Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, ini adalah surat rakyat yang ditujukan khas buat Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri. Mari kita ikuti berita seterusnya. 25 hari bulan Ogos 2021. Surat moga tiada badut dalam kabinet baharu. Rakyat sudah tahu nama Perdana Menteri baru sudah sampai ke pelosok dunia. Malah putusan pertama Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri telah dihadam oleh semua, baik bakal anggota kabinet baru maupun barisan pembangkang. Kita sebagai rakyat di negara tercinta ini wajar akur dan menerima nama pemegang jawatan yang menjadi igawan selama berminggu-minggu di negara ini. Rasanya tidak perlu dirungkaikan susur galur dan rentetan sejarah sehingga terjadinya krisis kepimpinan negara. Semua sudah tahu, rakyat tua dan muda, miskin dan kaya, tanpa mengira darjat dan pangkat, tahu dan katam apa yang berlaku di negara ini. Gebang politik negara ini tidak lagi menjadi kitab ratib alih-alih politik, tetapi turut dizikirkan oleh segenap golongan tanpa mengira jumlah kes COVID-19 yang mencecah lebih 20.000 sejak beberapa hari. Ratapan politik negara seolah-olah menjadi top chart lagu yang menjadi pujaan dalam dunia hiburan. Sebelum pelantikan PM, nama-nama seperti Anwar Ibrahim, Ismail Sabri yang disebut-sebut sebagai calon populer, dan tidak lupa juga nama-nama yang disebut-sebut juga sebagai timbalannya seperti Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin yang juga tidak putus bermain di bibir masing-masing. Semua akur, faham dan tahu tidak kurang yang menjadi warrior keyboard sehingga mendendangkan nama-nama di atas sebagai pemenang dan bakal Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Macam-macam yang diperkatakan, ramai yang terpengaruh sehingga akan memajukan ulasan-ulasan atau analisis politik separuh masak dan matang tanpa mengira ketulinannya atau kesahiannya. Akibatnya kucak kacir sehingga menjadi keriuhan dalam media sosial, sehingga menjadi fenomena yang paling hangat dan tersohor di negara kita Malaysia jika tidak dapat dipentas antara bangsa. Namun seperkara yang pasti, rakyat sudah muak dan meloyakan dengan cara dan permainan yang berlaku dalam pentas politik negara. Bermula dengan langkah Sheraton yang dikotai oleh juak-juak yang dipimpin oleh watak-watak pengkhianat daripada PKR dan Bersatu, sehinggalah kepada percaturan halus oleh kalangan pimpinan tertentu dalam UMNO memperlihatkan betapa liciknya dan hanyir dalam politik negara. Apa yang pasti, selepas ini rakyat tidak mahu lagi melihat deretan mana-mana yang membarisi kabinet atau pemimpin yang sama dalam kancah politik negara. Rakyat tidak lagi ingin melihat proses penggulungan tikaman kawan, makan kawan atau pintu belakang maupun terbuka tap. Rakyat ingin melihat pimpinan yang bersih dan mampu turun padang dan melihat sendiri keperitan yang dihadapi ketika ini. Pak Ali mahu pemimpinnya melihat dengan dekat bagaimana beliau kais pagi, makan pagi dengan mengambil upah mengait buah kelapa sawit yang sentiasa bergenang dengan air banjir. Sementara Mutusami mahu pemimpin yang dipilihnya untuk turun melihat bagaimana payahnya dirinya dan istri yang bersengkang mata mengambil upah menjahit baju untuk jiran, dan Aseng pula teringin melihat dan mendambakan pelukan ikhlas pemimpinnya yang sanggup turun padang melihat kedai runcitnya yang hampir bankrupt akibat fenomena COVID-19. Harapkan bantuan. Ramai lagi di luar sana, termasuk anak-anak muda yang terkesan dengan pandemik yang melanda, amat mengharapkan bukan sahaja sekadar bantuan ICNR, BPR, BPN, GKP, BKC, BSH, pemuli permekasa dan segala jenama yang seringkali diumumkan di kaca media, tetapi lebih diperlukan adalah pemimpin di negara ini faham dan tahu arti sebenar kesusahan dan derita yang sedang rakyat hadapi. Kita tidak mahu akan ada lagi pemimpin seperti watak Pak Pandir yang hanya gah dari segi nama atau parti yang diwakilinya, tetapi mahu pemimpin yang walk the talk, cakap serupa bikin, buat apa yang dikatakan dan dekat dengan rakyat. Sudah-sudahlah dengan segala insiden yang berlaku dalam dunia politik negara. Ditokok pula dengan lelucon atau badut yang dimainkan seperti sidang media insiden perlanggaran RRT sehingga menjadi lawak antara bangsa, dan rentetan pelanggaran SOP di kalangan penguasa yang penuh ego serta berbagai dan insiden
yang tidak henti dalam mengurus serta mentadbir negara. Oleh itu, diharapkan walau siapa sekalipun bakal ahli kabinet, dipohon bakal kabinet baru kelak melihat kembali dan cuba mengelak segala kepincangan yang berlaku sebelum ini. Kita tidak mau akan ada watak-watak lelucon atau badut dalam film Musang Berjanggut mewarnai kabinet negara. Jangan ulangi lawak antara bangsa. Kita mau Malaysia dikenali sebagai negara yang gah dan integriti dan wibawa politik, bukan dengan rentetan tikaman pintu belakang atau tebuk atap atau ditertawakan sebagai Perdana Menteri dan kabinet badut. Sempena hari kemerdekaan yang bakal menjelang di akhir bulan ini, jadikan keputusan yang di Pertuan Agung sebagai platform mereformasikan kembali arus politik negara yang kucar-kacir sebelum ini. Kita belum terlambat, kata seorang rakyat Malaysia yang menghantar dan mengutus surat ini kepada Perdana Menteri yang baru, Ismail Sabri. Jadi saudara dan saya fikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Jadi sebelum saya mundurkan diri, peribahasa mengatakan songkoro ido bosing temampas, pompus ompusan aratu sitana. Sekian, bye-bye.